Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin News Channel. Pelantikan Ketua Hakim menyerahkan kebijaksanaan Anwar Ibrahim, ini Perikatan Nasional dalam Bencana. Itu pastinya menarik perhatian Anda. Baru tajuk saja sudah luar biasa. Bagaimana pelantikan Ketua Hakim Negara ini menyerahkan kebijaksanaan Anwar Ibrahim yang tiada taranya, yang dibenci oleh ramai orang para anti Anwar, tetapi pada masa yang sama membawa kepada bencana besar kepada Perikatan Nasional. Macam mana itu boleh berlaku? Ikuti um, ulasan ini secara terperinci. Jangan kamu skip. Dan lebih penting lagi, sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang like, share video ini, dan tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami sayang Anwar. Kami sayang Perdana Menteri. Itu komen Anda. Saudara, hari ini kita nak sembang padu. Kenapa pelantikan Ketua Hakim Negara kali ini sebenarnya menyerahkan kebijaksanaan Anwar Ibrahim? Dan kenapa selepas ini Perikatan Nasional bakal menghadapi bencana yang besar? Siapa yang takut? Persoalan besar itu jelas menunjukkan yang mula takut adalah geng-geng Mahathir, Perikatan Nasional, kluster mahkamah. Jom kita bongkar satu persatu. Tapi sebelum itu, saya nak perkenalkan kepada Anda semua, ini Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah. Kita tidak sembuh daripada penyakit kita karena imun badan kita yang menjadi lemah dan bodoh. Apabila imun badan kita jadi bodoh, ia juga akan menyerang diri kita sendiri. Tetapi dengan adanya terapi imun ini, imun badan kita bukan sekadar diajar untuk menjadi bijaksana, tetapi juga menjadi kuat supaya dapat melawan penyakit dari dalam tubuh badan kita, dan lebih penting daripada itu, dia juga bijaksana menentukan mana kawan dan mana lawan. Ini ialah penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran dan perubatan di seluruh dunia dan pada abad ini. Dan ini ialah produk yang diluluskan KKM, ada sijil halal, dan paling penting sekali, ianya diperakui oleh semua doktor-doktor di seluruh dunia, bahkan di Malaysia. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera, dan ingat, setiap kali Anda menonton video ini, sebenarnya mungkin Tuhan sedang membuka jalan kepada Anda untuk um, bertanya bagi mendapatkan kesembuhan ataupun mendapatkan kesihatan yang Anda impi-impikan selama ini. Baiklah saudara-saudara sekalian, ini jawapan yang kita akan bongkar satu persatu. Anwar pilih ketua hakim yang berintegriti. Tiada yang dapat menafikan hal ini. Anwar telah pun memilih ketua hakim mengikut bukan suara hati beliau. Anwar Ibrahim tidak memilih ketua hakim menurut suara hati beliau semata-mata. Calon ketua hakim yang dipilih memang dikenali sebagai individu yang berintegriti, tegas dengan prinsip keadilan dan tidak tunduk mana-mana kuasa politik. Ini bijak sebab Anwar tahu rakyat nak reformasi kehakiman dan sistem keadilan yang benar-benar bebas. Jadi Anwar biar sistem berjalan ikut perlembagaan. Ini reformasi sebenar. Perikatan Nasional dan Mahathir kini menjadi panik. Sebab itulah bila ketua hakim yang baru ini dilantik, Perikatan Nasional, Mahathir, Tun Daim, Sanusi semuanya jadi panik. Sebab mereka sedar kalau sistem kehakiman bebas, habislah mereka di dalam semua kes-kes yang tertentu. Dulu mungkin ada kabel, sekarang mereka tahu game over. Jadi mereka cuba cipta persepsi kononnya Anwar kawal mahkamah. Padahal mereka yang dulu memang kawal habis-habisan. Strategi Anwar clean and clear. Awak tahu, Anwar tahu, kalau nak selamatkan imej kerajaan dan yakinkan pelabur luar,
dia mesti buktikan kehakiman Malaysia bersih. Bila ketua hakim tegas dan adil, tak ada lagi kes boleh digugurkan suka-suka. Ini yang buat Perikatan Nasional Pembangkang menggelabah. Semua kes rasuah yang tertangguh akan berjalan laju selepas ini. Kini Perikatan Nasional berada dalam bencana besar. Bayangkan, kluster Mahkamah PN, bekas pemimpin bersatu, geng-geng Mahathir, semua ada kes menunggu. Bila hakim yang dilantik ini memang keras bab rasuah dan salah guna kuasa, Perikatan Nasional tahu mereka dalam bencana besar. Tidak hairanlah sekarang ini kita tengok mereka mula serang kehakiman, mula serang SPRM, dan paling penting sekali mereka menyerang Anwar. Sebab mereka tahu masa mereka semakin suntuk. Kini rakyat makin yakin dengan Anwar. Ini bagi moral boost kepada rakyat. Selama ini orang kata, kalau Anwar tak ubah institusi kehakiman, sia-sialah jadi Perdana Menteri. Tapi, dengan kebijaksanaan dan kehebatan Anwar Ibrahim di dalam pelantikan ini, rakyat nampak Anwar serius nak bersihkan sistem. Bukan macam Mahathir dulu, cakap reformasi tapi belakang takbir, tetap lain yang jadi. Mahathir dan Daim, Mahathir dan geng Daim kini getar lutut. Jangan lupa, mereka ini sekarang tengah tertekan dengan siasatan SPRM dan kes mahkamah yang bakal menyusul. Ketua Hakim baru ini, kalau betul bebas, mereka tahu memang tiada peluang nak bebas dengan jalan belakang. Dulu bolehlah call atas untuk selesaikan. Sekarang, settle dalam mahkamah jelah jawapannya. Kesimpulannya, pelantikan Ketua Hakim ini satu langkah strategik Anwar yang sangat bijak. Perikatan Nasional, Mahathir dan geng Daim Zainuddin semua dalam ketakutan sekarang. Rakyat pula bagaimana? Rakyat makin yakin Anwar Ibrahim buat kerja. Jadi kita tunggu siapa yang akan masuk penjara dulu. Komen di bawah bro, siapa yang anda rasa bakal bungkus dulu. Senaraikan, adakah itu Mahathir, geng Daim atau geng Bersatu? Jangan lupa subscribe, like dan share Nazilin Unity. Kita jumpa lagi dalam pendedahan panas akan datang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar kami sayang Anwar. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekarang kita boleh lihat sendiri bagaimana pembangkang semakin terdesak nak jatuhkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Di mana-mana pelusuk, di mana-mana sisi, di mana-mana tepian jalan, di mana-mana sudut negara, mereka berhimpun nak jatuhkan Anwar Ibrahim. Mereka benar-benar terdesak. Sebenarnya menurut pemerhatian para penganalisis politik dan pengulas politik, bukan kerana mereka bukan kerana Anwar Ibrahim lemah sebenarnya dalam pekerjaan atau menjalankan tanggungjawab sebagai Perdana Menteri. Beliau bekerja keras, tetapi Perikatan Nasional Pembangkang dan beberapa pemimpin lain sebenarnya sudah terlalu terdesak untuk mau meneruskan Anwar Ibrahim. Kerana mereka tahu, kalau Anwar Ibrahim tak tumbang-tumbang sampailah pilihan raya nanti, memang Perikatan Nasional akan hancur habis dalam parlimen. Kerana kita sudah terangkan sebelum ini, lebih daripada 15 atau 21 parlimen, kerusi parlimen termasuk kerusi parlimen Pago milik Muhyiddin Yassin bakal dirampas oleh gabungan Pakatan Harapan Barisan Nasional. Sudah tentu kalau Pakatan Harapan Barisan Nasional meneruskan kerjasama mereka dalam pilihan raya akan datang, ramai pemimpin-pemimpin besar dalam dalam Perikatan Nasional akan hanya tinggal kehilangan pekerjaan. Menganggurlah mereka kerana hilang kerusi. Antaranya Pago dan banyak lagi lah. Dan mereka sedar tentang realiti itu. Cuma walaupun yang tak sedar-sedar.
Pembangkang kini semakin terdesak nak jatuhkan Anwar Ibrahim. Macam-macam cara dah mereka guna. Fitnah dah dibuat. Apalagi fitnah dah jadi serupa macam nasi. Hari-hari kena buat, kata Norman Daud. Dari cerita yang tak masuk akal, sampailah sanggup heret isu perkauman dan agama. Tak cukup dengan itu, nak berdemo pula ajak orang paksa Perdana Menteri Anwar Ibrahim letak jawatan. Walaupun saya rasa itu sebenarnya lebih kepada nak kumpul dana bagi menghadapi PRN Sabah pada bulan 9 nanti. Wow, betulkah seperti yang didakwa oleh Norman Daud ini? Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan saya ingin perkenalkan kepada Anda semua, ini berita baik untuk Anda. Jangan lepaskan berita baik ini. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit, kita tak sembuh daripada penyakit, kita senang kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Apabila imun badan kita lemah, bodoh dan tidak kuat lagi, kita sukar untuk sembuh daripada penyakit. Tapi apabila imun badan kita menjadi kuat, menjadi seimbang, semua jenis penyakit boleh sembuh dalam tubuh badan kita kerana imun badan kita lah yang melawan penyakit daripada dalam. Dan untuk pengetahuan saudara-saudari yang menonton video ini, terapi imun ini diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia, lulus KKM, halal dan merupakan penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran dan perubatan abad ini. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Jangan malu-malu untuk menyatakan diri Anda, kerana apabila Anda bertindak, itu jalan penyelesaian kepada masalah kesihatan Anda. Cepat dapatkannya. Baiklah saudara-saudara sekalian. Setakat ini dengan izin Allah, segala percubaan satu pun tidak berhasil. Itu yang pasti. Mereka berusaha macam mana pun, melalak, melolong, atau menjerit-jerit, atau apapun mereka lakukan rancangan, kalau tidak diizinkan oleh Tuhan, pasti semuanya tidak akan berhasil. Apa yang ramai tak perasan ialah Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim sebenarnya sedang membawa negara ini ke arah yang lebih stabil. Walaupun dunia tengah berdepan krisis ekonomi dan ketegangan geopolitik. Dalam keadaan tak menentu macam ini, Malaysia masih boleh kekal tenang. Pelabur masih datang, nilai ringgit mula stabil, inflasi terkawal. Benda-benda ni bukan berlaku sendiri, tapi hasil perancangan dan langkah yang tersusun dan juga dengan izin Tuhan Allah. Itulah yang sebenarnya buat pembangkang panik. Mereka mula jadi panik dan tidak keruan. Macam-macam mereka rancang tapi semuanya tidak menjadi. Daripada sekretariat kepada payung besar, payung kecil, payung sederhana besar, sederhana kecil, gabungan NGO dan sebagainya, semuanya tidak keruan dan tidak teratur, seakan-akan tidak menjadi-jadi. Kerana mereka tahu, pembangkang tahu kalau Perdana Menteri ke-10 terus dapat masa dan ruang untuk jalankan kerja dia, makin lama makin kuatlah sokongan rakyat. Dan bila rakyat mulai yakin peluang mereka untuk ambil alih kerajaan nanti akan makin tipis. Sebab itu sekarang ini kita nampak mereka main isu perkauman, main naratif kononnya. Negara ini tak selamat di bawah pentadbiran sekarang. Padahal realitinya banyak benda dah mula berubah ke arah yang lebih baik. Kalau disenaraikan apakah yang menjadi lebih baik, terlalu banyak senarainya sampai beribu-ribu. Tapi kalau disenaraikan apakah yang tidak baik, hampir satu pun tidak berjaya kita jumpai. Pelbagai inisiatif ekonomi, sosial dan pembangunan yang berterusan menjadi bukti jelas bahawa pentadbiran Anwar Ibrahim bukan sahaja fokus pada jangka pendek tetapi memiliki visi jauh ke hadapan demi kesejahteraan rakyat. Apa yang penting sekarang, kita sebagai rakyat jangan mudah terpedaya.
Tengok hasil, bukan sentimen. Tengok langkah yang diambil, bukan cerita yang disebar. Kita perlukan kestabilan untuk marah ke depan, bukan drama politik yang tak sudah-sudah. Cukuplah masa lalu kita terpaksa menghadapi ketidakstabilan politik sehingga 3 Perdana Menteri untuk 1 penggal. Kalau semua perancangan berjalan lancar, tidak mustahil dalam beberapa tahun lagi, Malaysia akan jadi antara negara yang paling dihormati di rantau ini. Tapi untuk sampai ke tahap itu, kita kena berikan peluang dan sokongan kepada kepimpinan yang ada sekarang. Selagi mereka terus letak kepentingan rakyat di depan, insya-Allah, kata Norman Daud. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda jika Anda setuju dengan apa yang dihuraikan tadi. Dengan tanda pagar, kami sayang Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Oke, tak nak panjang-panjang cakap, tidak mau panjang-panjang cakap, kita direct to the point. Ini yang patut difahami di sebalik pelantikan Ketua Hakim Negara yang baru. Mungkin Anda menemui orang di luar sana dengan spekulasi yang kencang. Macamlah dia yang paling tahu. Paling teruk sekali, walau tiba-tiba jadi pakar undang-undang. Mereka ingat mereka lah yang paling pandai tentang undang-undang. Tiba-tiba mereka tahu macam mana nak lantik hakim, siapa yang harus dilantik, hanya berdasarkan kepada fakta separuh masak atau separuh benar. Itulah yang dikatakan hanya ceduk copy and paste. Mereka sebenarnya tak tahu apa-apa. Lebih-lebih lagi, mudahnya mereka ditipu, dibohongi oleh para pemimpin mereka yang sengaja menunggang isu tersebut. Kebenarannya ialah, akta pemilihan, akta suruhanjaya pemilihan atau pelantikan hakim sudah digunakan sejak tahun 2009. Sudah ada 5 hakim yang dilantik sejak itu. Yang menjadi persoalan ialah kenapa waktu itu tiada yang tunggang. Sebab semua orang waktu itu faham bahawa itu memang proses perlembagaan yang tak perlu dipertikaikan, tak perlu ditunggang. Tapi sekarang kenapa golongan ataupun kumpulan pembangkang diikuti oleh Mahathir menggunakan isu ini, menunggang isu ini? Kebenarannya ialah mereka sebenarnya tiada isu lain yang boleh ditunggang. Jadi apa saja pun tunggang sajalah. Kan lebih kurang begitulah. Ini yang patut difahami di sebalik pelantikan Ketua Hakim Negara yang baru. Ditulis oleh salah seorang pengamal undang-undang terkenal di Malaysia, yaitu Liana Marzuki. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, saya nak perkenalkan kepada anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun ini meningkatkan imun badan kita sehingga 400%. Apabila imun badan kita secara umum dan ringkasnya mudah difahami, kalau imun badan kita lemah, kita mudah kena penyakit. Kalau imun badan kita bodoh, kita juga mudah kena penyakit. Kalau imun badan kita tidak berani bertindak melawan penyakit, tidak kuat melawan penyakit, kita tak akan sembuh-sembuh daripada penyakit, daripada yang kecil sampailah yang besar. Tetapi dengan peningkatan daya imun badan kita, dengan adanya penemuan paling bersejarah dunia keperubatan dan kedokteran di abad ini membantu meningkatkan imun badan kita. Jadi mudah cerita, dengan peningkatan daya imun badan kita, kita mudah sembuh daripada semua jenis penyakit. Kita kuat melawan penyakit daripada dalam tubuh badan kita kerana imun badan kita yang kuat melawan. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera untuk mendapatkan konsultasi khidmat nasihat percuma. Produk ini lulus KKM dan halal. Juga diperakui oleh semua doktor di seluruh dunia dan di Malaysia. Dapatkannya, jangan ditangguh-tangguh lagi. Saudara, pelantikan Ketua Hakim Negara diumumkan secara rasmi tengah malam tadi. Yang di Pertuan Agong telah memperkenankan pelantikan tersebut. Pelantikan tersebut adalah seperti berikut. Datuk Wan Ahmad Farid Wan Saleh sebagai Ketua Hakim Negara,
Datuk Abu Bakar Jais sebagai Presiden Mahkamah Rayuan, Datuk Aziza Nawawi sebagai Hakim Besar Sabah dan Sarawak. Majlis angkat sumpah dijadualkan pada 28 Julai di Istana Negara. Buat pertama kali dalam sejarah pelantikan Ketua Hakim Negara, seluruh prosesnya dilihat dan diskrutini secara terbuka. Daripada saringan Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman JAC, pengusuran Perdana Menteri, perbincangan Majlis Raja-Raja, sehinggalah perkenan agung, semuanya berlangsung dalam radar rakyat. Kita bersyukurlah kerana pembangkanglah yang membuatkan hal ini terbongkar ataupun menjadi telus dan lutsinar. Semua orang melihatnya, tetapi pada masa yang sama telah memerangkap pembangkang sendiri sehingga kelihatan mereka sengaja dan kedapatan menunggang isu ini. Daripada itu, dan yang lebih penting, pengumuman dibuat secara rasmi oleh Istana Negara dan Majlis Raja-Raja, bukan secara bocor. Bukan bisik-bisik, tetapi diumumkan dengan penuh tertib. Dulu kita pernah dengar bagaimana pelantikan kehakiman dilakukan secara senyap-senyap. Tiba-tiba keluar sudah nama. Apapun sebelum itu kita tidak tahu mengenainya. Buktinya, kita boleh baca dalam RCI Case V.K. Lingam. Ia simpulkan Majlis Raja-Raja hanya menjadi pengesah lantikan bukan semak dan imbang sebenar. Majlis Raja-Raja hanya rubber stamp. Hari ini keadaan telah berbeza. Jika benar wujud tekanan atau percubaan campur tangan sebelum ini, sudah jadi akademik. Lantikan terkini menunjukkan institusi masih berfungsi. Semak dan imbang masih live and kicking. Dan suara rakyat melalui saluran seperti Majlis Peguam dan Badan Sivil masih memberi kesan tinggi. Dan yang paling penting, ia juga menunjukkan bahawa kerajaan madani ini, walau dikritik, masih boleh dibentuk dan ditegur bila rakyat bersuara. Itu salah satu ciri laissez evil kepada negara. Lebih selamat, pelantikan kali ini juga bukan nama-nama yang dijangka. Tiada penyambung tempo. Tiada watak favorit. Ramai anggap ini pelantikan underdog dan itu bukan perkara buruk. Dalam sistem yang sedang dipulihkan, kadang-kadang watak yang belum pernah didengar nama adalah lebih selamat dari watak di pentas utama. Namun, kebimbangan tetap ada. Datuk Wan Ahmad Farid pernah menjadi timbalan Menteri Dalam Negeri. Beliau juga pernah bertanding atas tiket UMNO dan pernah menarik diri dari mendengar kes berkaitan Datuk Seri Najib. Kini beliau memegang jawatan kehakiman tertinggi negara. Maka, apabila ada pengkritik menyuarakan soal potensi kecenderungan terhadap UMNO, itu bukan tuduhan liar, itu isyarat untuk kekal peka. Yang memberi sedikit keseimbangan ialah pelantikan Datuk Azizah Nawawi sebagai Hakim Besar Malaya, pernah menjadi hakim minoriti dan disentingkan dalam kes besar Perdana Menteri. Beliau bukan sahaja bebas tetapi dikenali dalam kalangan rakan guaman dan kehakiman sebagai tokoh yang berintegriti. Suaranya lantang, pendiriannya konsisten. Ada ciri-ciri My Lady terdahulu. Ini yang kita boleh lihat harapan di situ. Internal check and balance akan tetap berlaku. Dan ini yang kita mahu, bukan tokoh yang disucikan, tapi sistem yang diperbaiki. Bukan keputusan yang menyenangkan semua orang, tapi proses yang boleh dipertahankan. Kita beri ruang, kita beri peluang. Kerana keadilan bukan bergantung kepada seorang personaliti, tapi keberanian rakyat untuk terus memastikan sistem berjalan atas landasan. Terus jalankan peranan kita sebagai rakyat yang bukan sekadar mengundi, tapi mengawasi dengan minda yang celik. Liana Marzuki merupakan bekas Peguam Kanan Persekutuan Jabatan Peguam Negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.